Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat. Hari ini cikgu akan teruskan pelajaran kita di dalam perkara tafsir Al-Quran dan hadis. Sebelum cikgu teruskan, kita baca doa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita belajar pada hari ini akan diredai oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey anak-anak, hari ini cikgu akan teruskan pelajaran kita di dalam pelajaran yang ke-9, di dalam bab yang ke-9, iaitu yang bertajuk meninggalkan perkara yang tidak perlu. Untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan belajar perkara tafsir Al-Quran dan hadis. Nanti anak-anak boleh rujuk pada kitab muka surat 39. Kita akan habiskan pelajaran yang ke-9 daripada muka surat 39 sehinggalah muka surat 42. Okey, cikgu teruskan. Okey. Hari ini kita akan mempelajari hadis tentang meninggalkan perkara yang tidak perlu. Okey, marilah dengar bacaan daripada cikgu. InsyaAllah nanti kamu boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara keindahan keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengannya. Riwayat Imam At-Tirmizi. Okey, siapakah Imam At-Tirmizi? Okey, kita baca dulu info tersebut. Imam At-Tirmizi adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Beliau mempelajari hadis daripada Imam Al-Bukhari. Nama penuh Imam At-Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad At-Tirmizi. Kitabnya ialah Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi. Beliau dilahirkan di kota Tirmiz, selatan Iran pada tahun 209 Hijrah bersamaan 824 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah, iaitu bersamaan 892 Masihi pada usia 70 tahun. Itulah sedikit latar belakang Imam At-Tirmizi. Okey, cikgu teruskan makna perkataan. Okey, makna perkataan inna artinya sesungguhnya. Min husni antara keindahan. Islam keislaman. Al-mar'i seseorang. Tarkuhu dia meninggalkan. Ma la yu'ni perkara yang tidak berkaitan dengannya. Okey, ni makna perkataan. Kita pergi ke huraian hadis. Okey, hadis ini menerangkan tentang apa? Yang pertama yang telah cikgu ringkaskan di sini ialah Islam mementingkan kesejahteraan umatnya. Islam mementingkan kesejahteraan umatnya. Okey, yang kedua, setiap individu dan masyarakat hendaklah hidup aman, selamat dan bahagia. Itu hak kita. Kita mestilah mencari keamanan, keselamatan dan kebahagiaan. Okey, cikgu teruskan lagi. Kunci utama memupuk
perasaan kasih sayang. Okey, kalau ada soalan, apakah kunci utama memupuk perasaan kasih sayang? Ini dia, iaitu toleransi, hormat menghormati, saling bantu membantu di antara satu dengan yang lain. Itulah kunci utama memupuk perasaan kasih sayang. Kita sesama Islam, kita kena sentiasa bertimbang rasa, sentiasa bertoleransi. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan kita menyusahkan perkara yang senang, jangan kita susahkan. Perkara yang susah, kita sama-sama bantu selesaikan. InsyaAllah pasti ada jalan penyelesaian. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, apakah punca kerosakan hubungan baik dan perpaduan? Okey, di sini masalahnya apabila mencampuri hal ehwal atau urusan peribadi orang lain yang tidak ada keperluan pada dirinya. Jangan campur hal orang lain tentang apa tu yang tiada urusan keperluan pada dirinya. Itulah punca kerosakan hubungan baik dan perpaduan. Okey, kita tengok kesempurnaan peribadi Muslim di sisi Islam. Apa dia? Apakah kesempurnaan peribadi Muslim di sisi Islam? Okey, iaitu mengetahui batas perkara yang tidak wajar dilakukan atau mencampurinya untuk mengelakkan timbulnya salah faham atau tanggapan negatif. Itulah perkara yang perlu kita memupuk kesempurnaan peribadi Muslim di sisi Islam, iaitu kita perlu mengetahui batas perkara yang tidak wajar dilakukan. Maksudnya kita perlu mengetahuilah batas perbuatan kita. Manakah perkara yang boleh kita campuri dan mana perkara yang kita tidak boleh campur. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, wajib memberi teguran, nasihat dan ingatan. Ingat, kalau ada seseorang melakukan kesalahan, wajib kita memberi nasihat, wajib kita memberi teguran. Contoh, kalau kita nampak depan mata orang tu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita wajib tegur, tak baik kita cakap macam tu, sebab apa yang keluar daripada mulut kita itu adalah satu doa. Jadi kita hendaklah cakap yang baik-baik, kita hendaklah mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Apabila kita mengeluarkan perkataan yang baik, insya-Allah nanti datang kepada diri kita perkara yang baik-baik. Okey, perkara yang dituntut oleh syarak. Di sini cikgu akan terangkan apakah perkara yang dituntut oleh syarak. Iaitu yang pertama, mencegah kemungkaran. Kalau kita nampak ada orang melakukan perkara yang melakukan perkara kemungkaran, kita wajib tegah. Kita dituntut menegahnya. Okey, yang kedua, mengajak melakukan kewajipan. Kalau kita nampak kawan-kawan kita melepak, bila tiba waktu azan, kita ajak dia, jom kita solat berjemaah, jom kita balik rumah, kita pergi sembahyang. Okey, yang ketiga, perkara yang dituntut oleh syarak, apa dia? Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Kalau kita nampak kawan kita bergaduh, jangan kita masuk, kita cocok dia, kita jadi batu api dia, tumbuk dia, bagi lagi, tak boleh. Itu amalan syaitan. Kalau kita nampak kawan kita bergaduh, kita kena eraikan, kita kena damaikan mereka. Itulah perkara yang dituntut oleh syarak, insya-Allah. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara tentang suruhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Sa'id bin Al-Khadri yang bermaksud nanti boleh semak muka surat 41. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran dilakukan, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan, yakni kekuasaan. Jika tidak berdaya, maka dengan perkataan, nasihatkan dia. Jika tidak berdaya juga, maka dengan hatinya. Dan itulah itu adalah selemah-lemah iman. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari yang bermaksud agama itu adalah memberi nasihat. Agama itu adalah memberi nasihat. Itu hadis Rasulullah SAW. Di samping itu agama Islam melarang sikap membuang waktu. Ini agama Islam melarang kita sikap membuang waktu. Yang kedua, melarang kita melakukan perkara yang tidak berfaedah. Jadi dua perkara ini dilarang dalam agama Islam. Ingat, Allah bagi kita masa supaya kita dapat mengisi dengan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ini telah diberitahu di dalam suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kamu tengoklah nanti maknanya dalam Al-Quran. Itulah Allah dah bagi masa, jadi kita kena mengisi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah, dengan perkara yang baik. Okey, yang kedua tu kita dilarang melakukan perkara yang tidak berfaedah, dan juga sikap membuang waktu, membuang masa. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ini ada info, cikgu bacakan. Info ni nanti boleh rujuk pada muka surat 41. Imam Muslim lahir di Tisabur, iaitu Iran, pada tahun 2020 Hijrah bersamaan 817 Miladiyah. Beliau merupakan penulis bagi kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim. Beliau meninggal dunia pada tahun 261 Hijrah, iaitu bersamaan 875 Miladiyah pada usia 58 tahun. Lepas tu Imam Abu Daud lahir di Sahjitani pada tahun 202 Hijrah, iaitu bersamaan 817 Miladiyah. Beliau merupakan penulis kitab hadis Sanan Abi Daud. Beliau meninggal dunia di Basrah, iaitu di Iraq pada tahun 888 Miladiyah bersamaan 276 Hijrah. Itu sedikit info tentang periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pengajaran hadis tajuk hari ini, iaitu meninggalkan perkara yang tidak perlu. Meninggalkan perkara yang tidak perlu. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama, iaitu tanda keimanan seseorang ialah meninggalkan perkara yang tiada kaitan dengan diri kita. Itu dia pengajaran. Kita kena tinggalkan perkara yang tiada kaitan dengan diri kita. Yang kedua, perbaiki amalan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalat sesama makhluk. Allah Ta'ala suruh perbaiki amalan kita. Perbaiki amalan kita setiap hari. Jangan kita nak tunggu kita dah tua. Jangan nak tunggu kita dah ditimpa masalah baru kita nak memperbaiki diri. Tak. Kita kena perbaiki diri kita daripada sekarang. Sebab kita tak tahu bila Allah akan ambil nyawa kita. Jadi kita kena sentiasa beringat, sentiasa perbaiki amalan kita, dan kita hendaklah sentiasa bermuamalat sesama makhluk. Macam mana? Kita hendaklah berbuat baik sentiasa.
Jangan kita suka bergaduh dengan jiran, jangan kita suka bersengketa dengan kawan-kawan. Okey, pengajaran seterusnya yang ketiga ialah perlu mengambil tahu dan prihatin perkara berhubung kait dengan permasalahan saudara seagama kita dan membantu mengikut kemampuan. Contohnya zaman COVID ni, kalau kita lihat jiran kita, saudara kita susah, kita bantu mengikut kemampuan kita. Kalau kita ada duit RM20, kita bagi dah RM5. Lepaslah dia duit untuk makan pada waktu itu. InsyaAllah dengan sedikit bantuan yang kita hulurkan dapat menolong kita di akhirat dan dapat juga menolong jiran kita yang dalam kesusahan, insya-Allah. Okey, kita lihat lagi pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, iaitu melarang setiap insan daripada sikap suka membuang masa tanpa melakukan sesuatu yang mendatangkan faedah. Tadi dah terangkan, agama Islam melarang kita sikap membuang masa dan membiarkan perkara yang membiarkan masa yang berlalu ini dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadi kita kena mengisi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah. Contoh, kita ni di zaman COVID, kita tidak boleh pergi ke sekolah. Jadi kita kenalah sentiasa mengisi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah. Macam mana? Cikgu bagi kerja waktu PDPR ni, kita kena siapkan, kita kena buat. InsyaAllah. Okey. Yang seterusnya pengajaran hadis yang kita dapat iaitu berdakwah, memberi nasihat dan mencegah kemungkaran tidaklah termasuk dalam perkara mencampuri urusan orang lain. Ingat, berdakwah, memberi nasihat dan mencegah kemungkaran itu adalah perkara yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat membuat perkara maksiat, membuat kemungkaran, kita kena tegur, kita kena nasihat dia. Perkara ini adalah perkara yang perlu kita buat. Agama pun menyuruh kita menasihati sesama Islam. Sebab perkara ini adalah tidaklah termasuk dalam perkara mencampuri urusan orang lain. Kerana itu adalah asas wajib dilaksanakan dalam Islam. Jadi kalau kawan-kawan kita ada buat salah, kalau kawan-kawan kita ada buat kemungkaran, kita wajib tegur, kita wajib menasihati. Okey, itu pengajaran yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah apa yang kita belajar pada hari ini, InsyaAllah kita dapat manfaatnya. Moga ilmu yang kita dapat pada hari ini, InsyaAllah Allah berkati, InsyaAllah. Okey, di sini cikgu akan sertakan latihan. Jadi nanti anak-anak boleh buat di dalam buku tulis, insya-Allah. Okey anak-anak, cikgu harap penerangan cikgu ini dapat memahamilah. Insya-Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Allah akan berkati. Okey anak-anak, cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.